Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azharina dan Ahmad Rajin. Dan hari ini kita belajar vektor pula. Yang buruk ni lah pemadam aku. Okay, senang. Saya beli pemadam macam-macam anak saya main. Jadi pakai kain senang. Okey, kita tengok bahagian pertama ni penambahan dan penolakan vektor. Macam biasa, kalau saya laju, tak faham, kamu boleh tanya terus. Dan satu-satu soalan kita bagi katam. Okey, mula dengan soalan nombor 1 kat sini. Dalam rajah berikut, PQRSTU adalah sebuah heksagon sekata. Okey, ini heksagon sekata. Tu, tengok ada apa? P, Q, R, S, T, U. Okey. Bila heksagon sekata, semua ni sama panjang. Semua ni sama panjang dan dia selari, bertentangan ni semua selari. Itu selalu dipakai heksagon untuk vektor. Ni selari dengan ni, maksudnya ni sama dengan ni. Ni sama dengan ni. Macam tu. Yang ini sama dengan itu. Itu apa ni? Heksagon. Okey. Ungkapkan soalan nak. Ini PQ campur PT tolak RS. Okey, kamu tengok. Bila vektor, huruf-huruf ni adalah kedudukan tau, daripada mana ke mana. Maksudnya PQ maksudnya dari P pergi ke Q. Dari P pergi ke Q. Kemudian campur dengan P pergi T. Jadi dia pening kan? Tadi dia bawa P pergi Q, kemudian saya campur PT pula pening. Sebab tu kita kena dapatkan vektor yang sama dengan dia, selari dengan dia, sama panjang, tapi kedudukannya adalah bersambungan. Contoh macam ni kan? Bila saya buat PQ, bila saya nak sambung, saya kena tambah, mulakan dekat Q. Tapi Q pergi mana? Kita tengok. Q pergi mana yang sama dengan PT. Tengok gambar kita. PT sini. Jadi Q yang sama dengan T, yang ni. Ini sama. Tu kita ambil lah. PT tukar jadi QS. Macam tu. Kemudian kita tengok. S pula, dia kena sambung S juga. Tapi dia bagi tolak RS. Yang ini senang sebab ada huruf S. Bila dah ada huruf S, maksudnya tolak. Bila kita tukar simbol negatif jadi positif, huruf ni akan terbalik. Arah bertentangan. Jadi dia akan jadi tolak, tukar jadi tambah. Dia akan jadi apa? S, R. Okey, dapatlah jawapan kita. Untuk vektor tunggal, jawapan dia adalah mula daripada mana? P. Habis kat mana? R. Jawapan dia PR. Boleh faham? Okey, boleh? Apa maksud dia vektor tunggal? Vektor tunggal maksudnya satu je. Ini ramai. Ini vektor majmuk. Ni. Ramai. Vektor tunggal satu je. Dari mana pergi ke mana? Cukup. Itu namanya vektor tunggal. Okay. Kalau daripada gambar rajah ni, kalau kamu tengok cerita dia perjalanan kita tadi kan. Okay. Mula dia PQ, PT, RS pening lah. Tapi bila kita susun macam ni, dia P pergi ke Q, Q pergi ke S, S pergi ke R. Dia bersambungan. Okay. Jadi mana vektor tunggal? PR. Macam tu. Maksudnya vektor tunggal dari mana mula dia pergi ke mana? Ending dia. Cikgu, macam mana RS jadi SR? RS jadi SR. Yang ini dalam vektor, kalau simbol ni bertukar, arah akan bertukar. Nampak? Okay. Contoh saya bagi macam ni. Kalau vektor ni AB. Kan? Lawan arah dia BA. Betul? BA. BA. Silap. AB adalah sama dengan negatif BA. Sama. Nampak? AB sama juga dengan negatif BA. Bila negatif kat depan, dia kan lawan arah. Negatif menunjukkan lawan arah. Kalau kita letak nilai, kita nampak lagi lah. Macam ni tak nampak kan kalau letak nilai. Kalau letak nilai, contoh saya letak kat sini A. Jadi AB
sama dengan A. Ini lagi senang faham. Jadi BA siapa? Negatif A. Negatif A, betul. Macam tu ya? Cikgu. Ya. Ini kalau maksud dia kena cari jalan yang alternatif kan cikgu untuk apa huruf tu cikgu. Dia sebenarnya vektor ni macam kita perjalanan dari satu tempat ke satu tempat. Cuma kat sini dia bagi ni maksudnya sebab benda ni dia bayangkan sama maksudnya dia bagi tahu apa? PQ lepas PQ mesti PT. Dia maksudnya apa? Jarak dia macam PT. Arah tu macam PT. Siapa? Kita kena sambung. So perjalanan kita mesti bersambung. Vektor mesti sambung gitu. Boleh? Cikgu. Ya. Saya tak faham yang macam mana dia tukar jadi QS cikgu. PT su QS. PT QS ni dalam gambar. Dalam gambar. Kenapa yang sama. Sama panjang, arah sama. Vektor dia selari je, sama panjang, samalah vektor. kenapa tak ambil ST cikgu yang PQ untuk first tu? PQ Kan cikgu tulis jawapan kan. PQ tambah QS tambah SR. Awak PQ tu cikgu tak ambil ST. kita mula dekat PQ, kita jangan ubah benda mula, pening ubah benda Oh, dia mula. kena angkat yang permulaan tu kena stay ya cikgu. Kita yang mula ni kita anggap kita daripada P nak pergi ke Q. Ini kita buat P pergi ke Q. Q nak pergi mana? Dia kata, Oh. tapi kita dah ambil sana PT kat sini, kita ambil benda yang sama dengan PT iaitu QS. Oh, saya ingat U-turn cikgu. Dia PQ sudah PQP, sudah PP sudah pergi macam tu. Oh, okey sekarang faham cikgu. Tapi dalam vektor ni, dalam hexagon ni banyak benda sama tau. UT sama dengan QR macam mana? Dia asalkan dia selari, arah sama panjang, samalah vektor. Kita panggil dia vektor yang serupa, vektor sama. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Yang nombor dua. Nombor dua ni yang selalu pelajar jam ni. Jam. Okey, jap. Nombor dua, okey tengok. Nombor dua ni kamu tengok, dia bagi dekat situ, dia bagi pendek je macam ni. O, itu sini B. Sini dia bagi macam tu. Panjang sikit Yang ini 2A. Apa yang kita dapat bila soalan macam ni? First kali kita akan dapat vektor arah untuk B. Jadi bukan B kan? Jadi B kita siapa? B kalau kamu tengok betul-betul, perjalanan dia adalah, tengok B betul-betul B 1, 2. Betul? Tengok B betul-betul. Tengok B. Satu kotak ke kanan, 2 ke atas. Bila kita tulis dari dalam bentuk vektor, dia adalah sama dengan X ke kanan 1 naik atas 2. 1, 2. B adalah 1, 2. Macam mana dengan ni pula? 2A. Kalau 2A dia kanan je. 2 kotak. Atas bawah tak bergerak, kosong. Ni 2A. Kalau kita tengok 2A macam mana nak buat? Kita nak dapatkan A. A apa? Bahagi 2. Dapatlah jawapan kita 1, 0. Faham kat sini dulu? 2 bahagi 2. Bahagi 2. Dia sebenarnya 2 bahagi 2, kosong pun bahagi 2. Tapi kosong bahagi 2 tak efek lah. Boleh faham setakat ni? Ayah ni yang penting ni, tak tahu ni. Nak buat benda ni. Boleh, rajin? Boleh cikgu. Boleh. Lepas tu, apa soalan tanya tak ada masalah lah. Bila dapat pada ni, key dia, soalan tanya macam mana pun, dia ubah macam mana pun tak ada masalah. Soalan minta apa? Dia kata OR sama dengan 3A tolak 2B. Kerja kamu, substitute je. Substitute. 3A kita mana? 1, 0. Tolak 2. B mana? 1, 2. Pergi kira je yang ni masuk akan jadi apa? Ni akan jadi 3, 0.
Tolak dengan sini akan jadi 2. 2 kali 2, 4. Jawapan akan jadi 3 tolak 2, 1. 0 tolak 4, negatif 4. Okay, cuba tengok, boleh faham? Ini pengiraan kita panggil dia matrices. Kamu akan belajar dalam form 5 lagi. Kan? Tapi, dia kamu dah belajar masa form 3 dulu dalam topik translation. Transformasi, translasi. Okay, boleh faham? Pengiraan dia boleh faham? Macam mana dapat? Oh, jadi yang 3 tu darab je lah kat dalam tu. Dia darab X, darab Y. Darab X, darab Y. Semua orang kat depan kena darab masuk. Macam kita buat bracket, kembangan bracket. Boleh? Boleh. Okay. Soalan tanya apa? Labelkan. Tanda dan labelkan dengan jelas titik R. Jadi apa titik R? OR, titik R. Ni kat mana dia duduk? 1, negatif 4. Jadi kamu kena pergi dekat gambar rajah tu. Daripada O, 1, kemudian negatif 4. 1, 2, 3, 4. Tandakan dengan R. Mana dekat gambar tu? Sini kita tengok jadi kat mana. Sini. 1, 1, 2, 3, 4. Susah pakai mouse. Lebih kurang macam itulah cerita dia kan. Jawapan dia kat sini. Tandakan dengan R sini. Dapat juga huruf R kan. Okey. Boleh Okey. Okay. Kamu faham yang ni? Banyak soalan boleh buat. Kan banyak soalan boleh buat. Okey, pergi soalan seterusnya. Nombor 3 nampak? Cuba nombor 3. Cuba. Okey. Boleh? Dapat tak? Berapa ni? Koordinat untuk X. Untuk X 20. 20 betul. Okey, untuk Y 22. 22. Yang senang dapat ni. Masuk sini. 3, 2, 2. Campur 20. Jadi ni dulu masuk 6, 6. Campur 20. Dapat jawapan kita kat sini. 8, 6. Okey, jadi apa kau buat? Daripada P bawah tu P. Dia kata PQ. Jadi kena cari Q kat mana? 8, 6. Kita buat 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik atas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapatlah Q. Okey, tapi soalan dia kata apa? Lukis dan labelkan dengan jelas tembering garis berarah. Kena sambung. Tadi titik je. Ni tembering garis berarah maksudnya kena sambung. Letak anak panah. Tulis jawapan dia. Sini adalah PQ. Dengan jelas. Cuba. Boleh faham? Tak payah buat teorem satu kelas lah cikgu. Apa? Tak payah buat untuk PQ lah cikgu nilai tu nak cari. Tak payah. Ya, ni je. Jangan betul buat ni lah. Ni yang tulis. Ni yang tulis. Ni nak dapatkan kedudukan je. Koordinat. Okey. Ya? Boleh? Okey. Try nombor 4. Try nombor 4. Nombor 4. Okey. Baiknya soalan ni. Cuba nombor 4. Sementara saya padam ni tulis kamu. Ni dah ke? Azrina dah screenshot? Dah.
dapat sama cerita dia. U dengan V. U siapa? V siapa? Kemudian dia nak OP. Sama dengan 2V tolak dengan U. Okey. Senang je kan? Try kejap. Masukkan. Dah dapat? On the way dapat cikgu. On the way. You dapat apa? You. U 3 cikgu. Ha? You. Oh, 3. 2. You 2. Okey, V. 2 juga. 2 juga. 2 negatif 2. Oh. Dia Ke bawah. ke kanan turun. Betul? Ke Betul, kanan turun. Sebab kalau 3 tu kamu akan dapat 6 negatif 6. 6 negatif 6. Okey. Baru berganti. Ingat dia senang je. Dia punya arah dia. Kalau ke kanan positif. Ke kiri negatif. Naik atas positif. Turun bawah negatif. Itu je arah kedudukan. Panggil dia pergerakan dia. Kan? Okay, masukkan kat sini. 2V, 2 negatif 2, tolak U, 2. Dapat jawapan. Ini boleh congak dah. 4 tolak 2. 2. Negatif 4 tolak 2. Negatif 6. Jawapan kita dia nak apa? OP. Apa maksud OP? Dari O nak pergi ke P. Dari O nak kena ke P. Jadi daripada O tu, kamu kena buat 2 negatif 6. 1, 2, negatif 6 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapatlah form anak panah OP. Boleh faham? Tadi biasanya tu lah negatif positif jaga. Tapi dah biasa buat tak ada masalah lah. Dah biasa buat kamu pun dah faham tengok negatif macam mana, positif macam mana, dah nampak keadaan dia. Okay. Try. Nombor 5. Ni dah senang lah ni. Cikgu tolong bagi 2 minit cikgu saya buat. Apa dia? 2 minit cikgu saya buat. Okey, nombor 5. Dah siap lah? belum cikgu. Saya buat. Try dulu. PQ. Okey, PQ. PQ. Soalan nak? Q tolak P. Yang tu je. Nah. Saya dapat P negatif 2 dulu. Apa dah? Koordinat ni dapat apa? Koordinat dia? 52. 51. 52. 51 ya Allah, 51. 51. Kita cek dulu. P apa? Betul. P dulu. Saya dapat negatif 2. Negatif 2. Betul. Okey. Q. 3. 3. Biasanya kalau betul ni betul lah jawapan tu. Jadi Q kat sini adalah 3 tolak dengan negatif 2. Dapat jawapan kita 3 tolak. Jadi 5, 1. Dapat? Okey. Tapi jangan tinggal macam ni, salah. Dia suruh lukis. Okey. Cuma lukis dia
Dia tak bagi ending dia huruf apa. Bila tak bagi ending huruf apa, kamu letak titik je. Daripada O tu, kamu letak aja buat keadaan tu 5-1. 5-1 maksudnya kanan 5, 1, 2, 3, 4, 5, naik 1. Sambung aja garis tu. Dekat garis ni, kamu tulis Q tolak P. Ending dia jangan tulis. Sebab dia tak bagi. Dia tak bagi huruf apa yang berpandai. Tak huruf apa. Boleh? Okey. Cuba. Ini susah sikit ni. Nombor 6. Cuba nombor 6. Padam Dalam kerja pun kamu dah hafal lah soalan ni. Dapat soalan macam ni, nak tulis apa dulu, nak buat apa dulu, dah tahu lah. Nah, U dengan V. Soalan nak AB. Dengan 5U. Tolak V. Okey. Dah siap? Dah cikgu. Tak. Ui, laju lah. U apa aja ada U. U11. 1-1 V. 10. 1-0 betul. Senang betul lah. Apa cepat nombor 1-0 lah. Okey. 5U. 1-1. Tolak V. 1-0. Jawapan kita 5 tolak 1, 4. 5 tolak 0, 5. Jadi kita kena ambil pada mana? Daripada A Daripada A. Daripada A, 4 ke kanan. Naik atas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, garis. Garis, kemudian letak huruf. Ada huruf B huruf B kat ujung. AB huruf B. So ni sini AB. Okey. Senang. Tengok. Nombor 7. Okey. Nombor 7 dia macam lain. Kita jalan dulu. Skip dulu. Kita buat nombor 8 dulu nanti kita patah balik nombor 7. Nombor 7 geng lain tu. Buat nombor 8 dulu. Bagi satu geng dulu. Satu geng dulu. Yang ni soalan dia susah sikit. Sebab apa? Kalau kamu tengok dekat PQ tu ada melibatkan pecahan. Hati-hati. Okey, cuba. Abang Encik boleh ke? Boleh ikut?
Okey, nombor 8. Dapat dah Amarajin? Dah cikgu siap. Uish, dah susah nombor 8 ni. Tak tahu betul salah cikgu. Dah boleh buat okey tu. Okey. Azarina dapat ke? Dapat. Dapat? Oh, dapat. A apa A? A Dua-dua. 2. Betul. B, -3, 2. -3, 2. Okey, soalan dia minta OP. Dia kata OP sama dengan 3A campur B. Saya kira dulu ni. 3A campur dengan B. -3, 2. Di sini kita akan dapat 6 tolak 3, 3. 6 campur 2, 8. 3, 8 OP. Kemudian PQ sama dengan -3/2A tolak 2B. So, -3/2A 2 tolak 2. B kita -3/2. Ini kita akan dapat 3/2 mati, tinggal -3, -3. Tolak dengan tolak, jadi campur dengan positif 6 tolak 4. Jadi kat sini untuk PQ kita akan dapat 3 -7. Okey. Soalan dia nak apa? Titik Q. Apa maksud titik Q? Titik Q maksudnya OQ. OQ masuk titik Q. Macam mana nak buat OQ? OQ kita boleh buat dari O nak pergi ke Q. Dari O nak pergi ke Q. Laluan mana? Dia bagi hint. Lalulah laluan P dia tu. OP campur PQ. Mana OP kita? 3/8. Yang 6-4 tu macam dapat tambah depan dia. Oh, tambah sebab apa saya ambil ni? Negatif-negatif jadi positif. Kan? Negatif positif Tak, bukan jadi yang tambah 6-4. Bukan tolak. yang ni. Tambah sebab apa? Memang dalam vektor kita negatif positif ni dia lagi mudah bila kita tukar jadi tambah. Nampak? Kalau kita tak tukar, kita tolak sini akan simbol dia pelik ni. Kalau kamu tak tolak, sini akan letak apa? Negatif 6 dengan 4. Sama tak cerita dia? Optional lah tu cikgu. Dan biasanya kita akan guna tambah. Kemudian kita kira je. Kalau kita kira tambah, kita akan kira dia sebagai -2. Kalau kamu letak tolak, kamu kena kira dia sebagai 2. Masuk. Itu beza dia. Tambah maksudnya semua masuk. -2 masuk. Boleh, Arina? Dua-dua sama je kan cikgu. Itu konsep dalam nombor negatif lah. Konsep dalam nombor negatif. Dalam kurungan ni kau belajar. Dulu kau belajar dalam kurungannya. Ini sebab dia dalam bentuk laju. Sama ke kaedah dia? Okay. Sampai mana tadi? Mana OP tadi? OP 38 38 campur dengan PQ 3 -7. Dapat jawapan kita adalah 61. Jadi kedudukan Q adalah 61. Alamak, dah cukup Kamu tambah sendirilah kotak dia tu. Kotak dah cukup. Kan? Oh tu. Kotak dia ada 5 1, 2, 3, 4, 5. Tambah tu lagi 6. Dia patutnya dah soalan ni patut dia dah kira dah siap ni. Tapi dia main buat je kotak dia. Okay. Kemudian 1 naik atas. Sambung. Jadi O Q. Kotak dia sama. Tapi sepatutnya dalam exam dia tak boleh bagi tak cukup kotak. Dia kena bagi cukup kotak. Ini mungkin ada kesilapan dalam lukisan gambar rajah ni kan. Okey. Faham tak ni? Boleh Azrina tadi? Okey. Boleh. Okay. Negatif positif boleh Hati-hati tu.
Nombor 9. Dah tak ada grid. Dah tak ada grid. Okey. Bila tak ada grid ni, kita pergi buat nombor 7 dulu. 7. Nombor 7 ni susah. 7 dulu Tadi kita buat soalan grid. Ni kita pergi soalan tak ada grid pula. Macam mana? Soalan tak ada grid ni dia macam soalan apa tadi? Soalan heksagon tadi. Lebih kurang Tengok. Soalan nombor 7. Ada gambar rajah. Dia bagi saya lukis gambar rajah dulu. Tarik ni. Segitiga. Kemudian tarik sini. K, A, F, B, C, D, E. Jom kita label dulu. Kita labelkan dulu. Dalam rajah berikut, AB adalah selari dengan FC. AB selari, maksud ni sama, nak panah dia. AE selari dengan BC. AE pula yang ini selari dengan BC sini. Okey. Dengan keadaan 5 FD sama dengan 4 AB. Kemudian dia bagi satu lagi 3 AF sama dengan AE. Okey, dia bagi. Jom kita label. Dia kata AB sama dengan 10A. AB sama dengan 10A. Kita cek. Boleh tak isi kat sini? Ada. Kita nampak. AB ada. Kalau ada, kita isi macam biasa je. Kita dapat sini 4 kali dengan 10A. Substitute je. Okay. Jadi 5 FD. Jadi maksudnya kat sini, kita boleh dapatkan FD. Ni berapa FD? Potong 5 bawa sebelah bahagi. Kira macam biasa je. Ni 40 bagi 5 8A. Ni kita akan dapat FD. FD kita berapa? FD kita 8A. Okey. Cerita dia. Kemudian dia kata AE pula. AE. Okey, AE dia kata 15. Maksudnya semua ni 15 AE. Ada tak AE? Ada ni? Kita masukkan 15 B 3 AF. Jadi kita boleh dapat AF. Kita potong 3. Bawa sebelah. Dapatlah AF sama dengan 5. Jadi sini 5B. Kalau sini 5, sini 10B. Kenapa 10? Total dia bagi 15. Sama kat ni. Sini 10, sini 8. Sini 2A. Yang ini 5B, ini pun 5B. Selari ini selari. Sini 5B juga. Yang 2 ekor ni belum cerita. Belum apa yang cerita lagi. Sabar. Okay. Soalan dia minta apa? Cari AD. AD tak ada kaitan dengan Mamat ni. Tak apa. Macam mana nak cari AD? Bila soalan cari AD, dari AA nak pergi ke D. Laluan mana? Laluan mana paling senang? A nak pergi ke D paling senang, kita lalu mana? Lalu F. AF, FD. Ingat laluan dia mesti bersambung. Jadi AF kita ada 5B. FD kita ada 8A. Siap. Cikgu. Ya. Tak boleh buat theorem Pythagoras cikgu untuk benda ni? Tak payah, tak boleh. Jangan buat theorem, tak boleh. Pythagoras theorem ada. Nanti kita belajar bahagian magnitude, panjang. Vektor dia tak dipakai Pythagoras. Sebab Pythagoras theorem hanya boleh digunakan terhadap segitiga bersudut tegak. Kalau dia tak sudut tegak, tak boleh. Okey. Okey, ada soalan lagi? Azarina, okey? Okey.
Okey, senang sikit. Susah ni nombor 7 sebenarnya bukan senang soalan ni. Kamu basic tadi dah okey sikit. Kamu akan nampak macam senang lah. Tengok nombor 9. Okey, nombor 9 kat sini. Tengok, ada gambar segitiga. Ni, okey, sini ada O, ada A, ada B, sini X. X sini dia bagi 7B. Jelas kan dekat gambar? 7A. Okey, cantik. Baca dulu. Dalam rajah berikut, OA 7A dah, OB 7B dah, BX nisbah dengan XA 34. BX 3, XA 4. Okey, itu maklumat. Soalan nak apa? OX. OX. Jadi dari O nak pergi ke X. Dari O nak pergi ke X. Okey, laluan mana yang kamu pakai? Ada dua laluan. O nak pergi ke X, lalu A boleh, lalu B boleh. Mana-mana boleh. Dan saya akan gunakan laluan A lah. A dulu pada B. Saya akan guna laluan A. Laluan A maksudnya OA campur dengan AX. Problem dia, OA kita ada, yang kita tak ada adalah AX. Macam mana cari AX? Kita tengok AX AX sini. Okay, kalau kamu tengok betul-betul cerita dia kat sini, AX ni adalah sebahagian daripada AB. Sebahagian daripada AB. Berapa? 4 daripada 7. 4 daripada 7. Maksudnya 4/7 daripada AB. Nampak? Kan? Jadi nak selesai AX, kita kena pergi cari AB dulu. Jadi kita tak boleh kacau ni. Jangan kacau ni lagi. Pergi cari AB dulu. Apa AB? 4/7. Okey. AB, formula kita apa? AO OB. Laluan dia nampak. AO OB. AO campur dengan OB. Sekarang kita dah boleh isi. 4/7. Okey, siapa AO? Ingat tadi. OA 7. AO lawan arah. Kalau lawan arah dia akan jadi apa? Negatif 7. Okey. OB tak ada lawan, dia ikut je. Kalau ikut tak berubah. 7B. Sekarang kita dah boleh kira dengan mudah. Dapat apa jawapan? 4 daripada 7. 7 mati, 7 mati. Yang tinggal apa? Negatif 4A campur 4B. Siapa? AX. Cuba tengok ni dulu. Sebelum saya isi kat sini, fahamkan tu dulu. Cikgu, yang Ya. 4/7 tu tak faham. 4/7 tu apa ni? 4/7 ni pecahan. Sebab AX. Kamu tengok AX tu. Nampak? Sebab asal dia kat sini. Sini. A, B, ada X tengah-tengah. Okey. Nisbah dia kat sini. AX 4 bahagian. XB 3 bahagian. Nampak? Jadi kalau AX macam mana? Semua sekali 7 bahagian. Jadi AX adalah 4 daripada 7 AB. Sebab dia AB tak boleh consider AB ialah 7 kan? 4/3. Tak boleh. 4/3 AB tu memang 4/3 tapi dia punya bahagian bukan nilai sebenar. Nampak? Ini bentuk ratio je. Bukan nilai sebenar. Lepas tu kita kena tulis 4/7 AB. Okey. Jadi XB apa? XB 3/7 AB. Lepas tu kita pulanglah kalau AB tu apa? Macam soalan ni dia saja mudahkan, sebab tu kamu tengok dia boleh mati. Kan?
Kalau dia bagi sini nombor lain, dia jadi pecahan. Cuba kena faham ni dulu. Boleh? Okey. Okay. Kalau BX macam mana? BX. Ini saya buat AX kalau BX. BX. BX sama dengan berapa pecahan untuk BX? 3/7 BA. 3/7 daripada BA. Jangan silap BA. Jangan pergi buat AB pula. Tak boleh. Dia tengok arah mana. Kalau BX maksudnya 3 daripada 7 BA. Sebab dengan vektor arah tu penting juga. Arah tu penting. Okey? Teruskan. Boleh kan? Boleh Marajin? Boleh cikgu, boleh. Dah nampak kan idea dia kan? OA 7A. Apa saya buat? Saya pergi buat kurungan kan? Sebab tadi banyak sangat kurungan kita buat kan? 7A campur dengan AX. AX kita adalah negatif 4A. Ni negatif 4A campur dengan 4B. Saya letak campur dulu. Sebab campur tak ada masalah dengan simbol. Positif, negatif dia akan jadi tinggal tolak saja. Jawapan akhir kita akan dapat 3A campur dengan 4B. Siap. Okay, tengok dulu. Boleh faham ke Zarina? Okey. Perhatikan betul-betul. Cikgu, kalau dia suruh macam cari AB terus. AB, okey. AB terus. Okay, AB ni. Nampak? AB kita dah buat, kita tak nampak. AB sama dengan apa? AB adalah AO campur OB. AO macam mana? AO lawan arah. Jadi negatif 7A. OB 7B. Itu AB. Dia nak pergi situ tapi dia guna laluan lain. Dia guna contoh kalau kamu ikut laluan B, jawapan akhir mesti sama. Cuma masa kira tu dia mungkin ada negatif positif. Itu yang saya jaga. Sebab tu saya biasanya kalau antara AB dengan BA, saya akan pilih AB sebab apa? Huruf. Dari A pergi ke B. Boleh? Kita try itu lagi kan? Itu cuba tengok ni. Ini apa? Segi 4 selari nombor 10. Tengok. Ni dah ke? Dah? Salin tadi? Dah. Boleh. Okey, nombor 10 dia senang sikit sebab apa? Segi 3 dengan segi 4 selari lebih mudah. Kalau segi 4 selari senang sebab segi 4 selari ni bila nama dia selari, atas bawah, kiri kanan sama. Itu je special dia. A, B. Sini C. Sini D. Dia bagi sini ada P. Okay, sini dia bagi 8A. Sini dia bagi 7B. Soalan ni senang. Okay. Dalam belajar berikut, ABCD adalah sebuah segi 4 selari dengan keadaan AB 8A, AD 7B. Segi 4 selari maksudnya kalau sini 8A, sini pun 8A. Kalau sini 7B, semua ni pun 7B. Kemudian dia kata BP 3. PC. So maksud dia 3/7 darab 7B. Betul cikgu? Betul. Kamu nak tengok tak apa? Sebab apa? 3 campur 4, 7 betul tak? Ni nombor dia 7. Senang. Kita congak. Congak maksudnya ini akan dapat apa? Akan dapat 3B. Ini akan dapat 4B. Ini soalan mudah. Senang sebab dia bagi nisbah dia. Mudah untuk kita congak. Yang penting kalau dia bagi sini,
3, 4 sini dia bagi 5. Ha, benar juga pendapat. Dia akan jadi pecahan. Tapi tak ada masalah. Kita kira guna pecahan. Boleh? Ni boleh faham? Okey. Boleh Pak Haji? Okey. DP. Kamu ikut mana DP? DP. DC tu. DC 8A. DC dengan CP betul? Okey. Cuba kau tengok. Saya ikut jalan jauh. Jawapan tak apa. Jalan jauh ke mana? Saya pergi A dulu. Kemudian A pergi B. Kemudian B pergi P. Orang lain ikut dekat pergi jauh. Naik LRT. Kan? Jawapan tak boleh lagi. Jawapan sama. Buatlah macam mana pun. Kan? Kamu pergi macam mana pun. Sebab apa dalam vektor awal kita belajar dia daripada mana pergi ke mana. Dan perjalanan dia mesti bersambung. Nampak? Cuba kita tengok. Okay. Tadi kamu dapat. Yang boleh congak. DC, CP boleh congak. Okay. DA apa? Negatif 7. AB 8A. BP 3B. Dapat jawapan 8A tolak 4B. Sama tak jawapan dia? Sama. Nampak? Kalau ikut sini pun tu dapat 8A tolak 4B. Ada. Cikgu sekali buat dia dapat je lah. Ini nak tunjuk bahawa dalam vektor kita lalu macam mana pun. Ada pelajar lagi dia buat apa? DB, BA, AD, DC, CP. Orang ajar sangat. Cari lahan. Dia pergi cari P tak jumpa. Pusing lalan. Akhirnya jumpa P. Bila dia campur semua, jawapan tetap sama. Itu vektor. Boleh faham? Okay? Bila kamu tengok ni, kamu nampaklah idea yang kita cerita tadi mula-mula tu. Vektor adalah perjalanan dari mana ke mana bersambung-sambung. Okay, kita buat satu lagi nombor 11. Satu lagi cepat ni. Nombor 11 tengok. Okey, jom. 11. Allah. Okey. Nombor 11 kat sini. Soalan kita apa? Gambar rajah dia. Saya ingat. Ini bukan segi 4 selari ya. Tak lebih. Okey. Ni U. Sini O. P. Q. R. B. A. Okey. Dalam rajah berikut, U ialah titik tengah. Titik tengah senang. Bahagi 2 lah. Kan? Okey. Kemudian apa? Dia kata OR sama dengan 3/5 PQ. Okey. Kita letak OR sama dengan 3/5 PQ. Okey. Antara dua-dua ni apa yang kita ada? Yang kita adalah OR. OR kita ada TC lah. Ni B. 3/5 PQ. Jadi boleh tak dapat PQ kat sini? Boleh. Pindah je nombor macam matematik biasa je. Ni 5 ni atas jadi 5/3. Dah pindah. Jadi PQ adalah 5/3 B. Okey? Jadi dia bahagi 2 pula ni. Dah 5/3. Dia bahagi 2 pula. Jadi bahagi 2. 5/3 bahagi 2 jadi apa? 5/6. 5/3 bahagi 2, 5/6. Senang je. Pecahan. Dapat 5/6, 5/6 seorang sebab dia bahagi 2 ni. Sebab U ni adalah apa? Titik tengah. Okey? Soalan baru boleh cari OU. Kan senang OU. OU akan dapat. Phone saya ni dia tutup automatik. Cepat tulis. OU. Kamu nak lalu mana? Kamu jangan pandai-pandai lalu OR, RQ. Ni tak ada satu kerja nak cari ni.
Nampak? Jalan ni tak ada nama. Jadi kalau kita nak lalu jalan tu, tiba-tiba jalan tak ada nama, jangan lalu, bahaya. Sabar. Pergi tanya orang, jalan ni nama apa? Tanya orang dulu. Tanya orang, dia beritahu. Okey, jalan ni lalu sini, campur semua dapat. Apa dah. Kalau kita lalu jalan yang mudah lah. Apa? OP. Kan? Campur dengan PU. Dah dapat lah sebab kita label semua. OPA. PU 5/6B. Boleh? Boleh. Ya. Okay. Okay. Nanti kamu boleh cubalah semua-semua soalan ni. Dia lebih kurang lah. Cuma dia susah sikit lah. Ada yang susah, ada yang mudah. Tapi basic kita sampai nombor 10 tadi basic. Lepas tu baru nak gunakan. Bila nak gunakan dia ada ubah-ubah sikit. Okay, kamu boleh cuba. Okay. Kalau kamu nak jawapan boleh WhatsApp saya. Okay. Minggu depan kita sambung lah yang ni. Kan? Saya pun lupa dia. Saya dah buat nota lain nanti lah. Kadang-kadang pening. Kelas banyak. Okay. Tak apa. Jadi untuk minggu ni sampai sini dulu nombor 11. Minggu depan kita akan sambung vektor. Kita akan belajar vektor sampai habis satu. Sampai kamu faham vektor. Sebab vektor ni penting. Sebab dalam SPM dia ada kertas 2 yang markahnya 10. Dan dia ada kertas 1 biasanya 2 soalan. Okay. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Selamat malam. Terima kasih, Go. Terima kasih.